Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Anwar bin Nur Azmi Amin bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk laporan harian Tamasya Sukan Para Sukma ke-20 MSN 2022. Selepas kali terakhir dianjurkan pada 2018 di Perak, Sukan Para Sukma edisi ke-20 MSN 2022 dibuka secara rasmi oleh penaung Majlis Paralimpik Malaysia yang amat berbahagia Tun Jin Abdullah dalam Majlis Gilang Gemilang di Axiata Arena. Upacara perasmian dimulakan dengan perarakan masuk 15 kontingen negeri bertanding termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Majlis diteruskan dengan ucapan dari Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu, diikuti upacara perasmian oleh penaung Majlis Paralimpik Malaysia yang amat berbahagia Tun Jin Abdullah. Bendera para sukma dibawa masuk oleh Paralimpian negara iaitu Datuk Abdul Latif Romli, Muhammad Ziad Zulkifli, Muhammad Rizal Muhammad Puzi, Jong Yiki dan R. Suresh. Atlet lontar peluru Muhammad Zikri Zakaria pula mengetuai bacaan ikrar tamasya. Persembahan nyanyian kumpulan orang kelainan upaya penglihatan dan pendengaran selepas itu menggamatkan suasana. Diikuti penampilan Ratu Rock Negara, Ella yang mengalunkan lagu popularnya Standing in the Eyes of the World. Datuk Seri Ahmad Faizal yang ditemui berkata, beliau berbangga dengan pencapaian atlet kurang upaya kerana telah mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Apa yang kita nak pada kejohanan kali ini, kita akan menampilkan atlet-atlet baru yang berumur daripada 14 hingga 45. Jadi saya percaya tentunya ada negeri-negeri yang akan menampilkan atlet-atlet muda yang akan satu hari nanti mengganti atlet-atlet yang telah pun di penghujung kerjaya. Ini akan memastikan kelangsungan atlet para yang dapat mewakili Malaysia dan mengharumkan nama Malaysia di kejohanan yang lebih besar. Sebanyak 10 jenis sukan dipertandingkan pada tamasya edisi kali ini melibatkan 294 pingat emas iaitu 206 dalam acara lelaki, 71 wanita dan 17 acara campuran yang menjadi buruan 15 kontingen negeri bertanding. Mereka ini punya cara, mereka ini ada gaya, mereka ini ada nama. Mereka yang akan beradu tenaga untuk pentas para sukma MSN ke-22. Pentas yang bakal jadi medan terbaik dalam kita mempersiapkan kontingen para di pentas antarabangsa. Laporan Adila Muhammad bersama Saiful Azri untuk Buletin MSN. Para non-ball menjadi sukan pertama membuka tirai pada tamasya para sukma kali ini menerusi saingan seawal 8 pagi untuk 5 kategori acara di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Sukan para long balls pada hari ini membuka gelanggang dengan 13 acara yang merangkumi perlawanan peringkat kumpulan terdiri daripada perseorangan lelaki dan wanita untuk kategori kelainan upaya anggota badan dan juga acara perseorangan lelaki dan wanita kategori masalah penglihatan. Kami percaya ramai yang mungkin tertanya-tanya apakah jenis acara dan kategori yang dipertandingkan dalam sukan para long balls sempena tamasya para sukma kali ini. Dan kategori di dalam OKU ni sebenarnya kita kategori lawn ball dia letak B dan kita ada B1, B2, B3 sehingga B8. Dan untuk kalau kata untuk makluman sebenarnya B1 hingga B4 tu difokus kepada VI kan untuk yang blind. Dan 5, 6, 7, 8 tu fokus pada fizikal. Tapi yang dipertandingkan untuk kali ini untuk lelaki-lelaki kita pertandingkan B1, B2, B6, B7, B8 dan wanita pula B2, B3, B7, B8. Kemudian acara bergu kita ada B1 stroke B2 dan bergu terbuka untuk 6, 7, 8 bagi fizikal. Namun, apa yang paling menarik adalah apabila pegawai-pegawai teknikal untuk tamasya kali ini juga dipilih dalam kalangan mereka yang sangat berpengalaman dalam sukan para long ball sendiri. Apa yang daripada saya cerita ni, mungkin game-game lain ni banyak yang dikendalikan oleh orang-orang normal kan. Tapi long ball kita cuba kendalikan sendiri sebab kita faham macam mana klasifikasinya,
macam mana permainannya, macam mana keperluannya. Cuba tengok macam mana orang OKU. Kita faham orang yang pakai kursi roda. Kita faham orang yang blind. Kan, kita faham orang yang fizikal. Fizikal tu pun walaupun kita nampak kategori sama, B6, B7, B8, B5, 6, 7, 8. Tapi ada yang B6 tak ada kaki. Kan? Ada yang B6 takat lutut. Kan? Ada yang B6 kaki palsu. Kan? Ada contoh macam B8 ni agak simple sebab dia kuat. Macam saya sebelah tangan. Kan? Tapi sebelah tangan, walaupun sebelah tangan, di dalam klasifikasi dia ambil kira. Kalau saya sekarang, dulu saya kanan, sekarang saya shift kiri. Itu dia ambil kira. Kalau dulu dia kanan, tapi yang hilang kiri, jadi markah tu dia tak sejauh mana. Kan? Jadi begitulah teknikal. Tu saya rasa kalau kita beri bukan anti normal, tapi kami lebih memahami. Abdul Rais yang juga merupakan bekas atlet para Lomballs kebangsaan turut menyatakan hasrat untuk melihat sukan para Lomballs semakin berkembang bermula dari para sukma sendiri. Tapi at least suku Lombok ni akan terus berkembang. Kita akan cuba bawa, sebab tu yang kita dah mulakan langkah kita ke Cambodia, kita dah ke Thailand. Sekarang Thailand dah ada tim, kan, tim yang agak bagus. Kemudian akan menyusul, Indonesia dah ada tim, kan. Bukan kata untuk diri sendiri lah, kan. Jangan lupa datang beramai-ramai untuk memberikan sokongan kepada atlet-atlet para dalam aksi Sukan Para Lomballs yang berlangsung pada 1 November 2022 sehingga 6 November di Pusat Lomballs Kebangsaan Bukit Kiara. Untuk buletin kali ini, kami bawakan kisah-kisah atlet yang mewarnai Sukan Para Sukma. Untuk edisi pertama, Logendran anak lelaki Krishnan, atlet memanah Negeri Sembilan, berkongsi kisahnya. Nama saya Logendran anak Krishnan. Saya lahir di Kelantan. Saya adalah bekas pelajar Politeknik Koma. Saya mengambil jurusan perkapalan di sana, diploma, di peringkat diploma. Pada tahun 2007 saya graduate dan saya berlayar ke seluruh negara. Pada tahun 2010, selepas saya habis kontrak, saya balik ke rumah dan semasa dalam perjalanan kereta, sebuah kenderaan yang tidak diketahui telah mengenai langgar dan lari saya. Saya di dalam ICU 2 hari dan selepas pembedahan, saya mendapat tahu bahawa saya tak boleh berjalan. Saya ni lambat bangkit. So kena pergi ke rehabilitasi dan bagi saya sejak saya pada tahun 2019 masa di rehabilitasi saya dapat mengetahui bahawa kamp bakat mana di Negeri Sembilan. Saya dan kawan saya pergi, kami dipilih untuk mewakili Negeri Sembilan. Sejak saya pegang bow dan arrow saya ni, di sini kami adalah semua kawan-kawan. Kita tak melawan antara kawan-kawan kami. Kita melawan diri kita yang untuk membangkit, untuk menuju ke hadapan hidup kita. Dan itulah yang sekarang ni archery dalam para sukma hari ini. Saya syukur kepada Tuhan yang dapat hari ini dapat shoot untuk kebangkitan diri saya untuk menuju ke masa depan. Perkongsian Logendran mengakhiri laporan harian untuk Sukan Para Sukma ke-20 MSN untuk edisi 1 November 2022. Untuk liputan terkini Tamasya Sukan Para Sukma, anda boleh saksikan di saluran YouTube Majlis Sukan Negara. Sehingga kita bertemu lagi esok.